الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di dalam bulan Rajab bagi tahun ini, moga-moga terampun dosa-dosa kita dan bertambah semangat untuk kita membuat persiapan untuk kita temui bulan Syaban, bahkan juga Ramadan nanti. Dan moga-moga kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan ini, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sebarang kebaikan yang dibuat dalam bulan haram, antaranya bulan Rajab ini, digandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa apabila dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini, juga digandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi, dan kita masih lagi dalam bab yang ke-26, iaitu lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca bagaimana Nabi makan roti dengan cicah cuka. Nabi juga pernah makan lauk baginda itu adalah daging burung hubara, sejenis burung yang lehernya panjang, paruh juga panjang, kuat terbang, dan daging dia sederhana antara itik dengan ayam. Dan kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk makan ataupun minum minyak zaitun dan berminyak dengan minyak zaitun, kerana dia terhasil daripada pokok yang diberkati kerana didoakan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan diakui tentang kehebatan dan kelebihan yang ada pada buah zaitun dan minyaknya. Malam ni kita akan sambung hadis yang ke-153 ke surat 103, 102, 104. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu ad-dubba fa utiya bit-ta'am aw du'iya lahu faja'altu at-tatabba'u fa ada'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW sangat menyukai buah labu. Maka apabila dihidangkan makanan atau dijemput kepadanya, maka aku memerhatinya, lalu aku meletakkan di hadapannya, kerana aku tahu baginda sangat menyukainya. Hadis 154 masih berkaitan buah labu. An Hakim Ibn Jabir an Abi qala laqaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu dubba yuqatta faqultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Daripada Hakim bin Jabir, daripada bapanya, dia berkata,
aku telah mengunjungi Nabi SAW, maka aku melihat buah labu di sisinya yang dipotong-potong. Maka aku bertanya, apa ini? Sabdanya, dengan ini kita dapat perbanyakkan makanan kita. Hadis 155 masih berkaitan buah labu. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul inna qayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'a. Qala Anas fazahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba wa qadid. Qala Anas fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba hawali al-qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba min yawma idzin. Daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha bahawa dia telah mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang tukang jahit telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jamuan yang dibuatnya sendiri. Kata Sayyidina Anas, aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jamuan itu, maka tukang jahit itu menyajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti bali dan kuah yang di dalamnya ada buah labu dan daging kering yang dipotong nipis. Kata Sayyidina Anas, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerhati buah labu di dalam mangkuk. Maka sejak hari itu aku sentiasa menyukai buah labu. 3 hadis yang kita baca awal ni ialah berkaitan dengan buah labu. Jadi Nabi, antara kesukaan baginda adalah buah labu, dan disebutkan oleh Sayyidina Anas yang sememangnya kita maklumi 10 tahun menjadi pembantu Nabi, banyak beliau mengiringi Nabi. Jadi dia tahu apa yang Nabi suka. Antaranya yang Nabi suka adalah buah labu. Suka ni sehinggakan Nabi, seperti mana dalam hadis sebut, Nabi pernah duk cari-cari dalam satu hidangan, satu menu, satu lauk yang berkuah, cari buah labu. Kerana buah labu ni kesukaan baginda Sayyidina Anas, dan inilah tabiat sahabat. Apa yang mereka sebelum tu tak pernah suka, tapi bila Nabi suka, mereka akan suka juga. Mereka akan ikut suka apa yang Nabi suka. Sayyidina Anas bukan suka pun dengan buah labu, tapi semenjak dia tahu, dia tengok Nabi suka dengan buah labu, kalau makan ni ada buah labu, selera lebih, Nabi cari pula buah labu tu kalau dipotong-potong duduk dalam lauk. Jadi Sayyidina Anas kata dia pun jadi suka dengan buah labu. Apa kelebihan buah labu? Tuan-tuan, saya sebut bulan lepas kalau tak silap, pengalaman saya kuliah di satu surau Jadilah ni jadi surau Jumaat, surau orang kaya lah di belah Ampang. Jadi seorang accountant, dia tanya lepas daripada keluar subuh, dia tanya tu dalam majlis lagi, tak baca tasbih kafarah dengan suratul As lagi. Jadi dia kata ada orang pergunakan hadis Nabi nak bagi laku barang jualan dia. Saya tanya dia, korang tu jual apa yang guna hadis Nabi tu? Dia jual buah labu. Lepas tu dia habaq Nabi suka buah labu, nak bagi laris labu dia. Jadi dia kata pergunakan hadis, kata Nabi suka labu. Saya kata betul, Nabi memang suka labu betul. Kan, memang Nabi suka labu. Jadi apa kelebihan yang ada pada buah labu? Tuan-tuan, apa yang Nabi suka, tentulah kita kena yakin ada kebaikan di sebaliknya. Walaupun zaman Nabi dulu mungkin orang tak tahu sepenuhnya kebaikan yang ada di sebalik setiap apa yang Nabi suka tu, tapi zaman kita ni orang boleh buat kajian. Antaranya diakui buah labu ni, tuan-tuan, dia menambah kepintaran. Kan ada yang menyebut kepintaran tu lebih-lebih lagi di bahagian biji dia. Jangan makan biji labu kan, tapi buah labu kan. Cumanya masalah berlaku khilaf di kalangan ulama. Labu yang Nabi suka ni labu ayak ke labu apa? Labu manis itu. Jadi ada pendapat kata labu ayak, ada yang kata labu
labu bawa sawah tu. Tu. Kelebihan khasiat labu juga, dia memang banyak zat sungguhlah kan. Macam-macam zat yang ada, vitamin pun banyak. Dan disebutkan antara kelebihan. Ni kalau sebut ni kira esok cari labu terus. Awet muda. Makan labu ni awet muda. Kan, dia mungkinlah kot sifat dia sejuk. Kan, sejuk. Awet muda. Lepas tu dia membantu untuk orang yang ada masalah darah tinggi. Orang yang ada masalah sembelit. Pada masalah sembelit ni nak main penyakit macam-macam lah. Antara punca besar penyakit ni tuan-tuan adalah sembelit, tak keluar kotoran. Tadi saya pergi ziarah, ada seorang abang di Semeling, Pak Long Mokhtar. Hak duk buat waktu capati di kedai art sate tu. Kena potong kaki dah, kat betih 4-5 hari lepas. Pergi ziarah dia. Jadi dia kata pi tu, dia kata hari pertama bukan makan macam biasa, tak makan pun pagi. Nak pergi hospital, pi tengok darah 32. Gula 32. Dia kata tak makan apa pun. Rupa-rupanya baru tahu bila kita stres, dia kata badan kita buat keluar gula banyak. Saya kata betul lah, doktor pun duk sebut stres ni punca penyakit macam-macam. Kan bila stres, contoh orang marah, tu yang Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Rupanya bila marah tuan-tuan, darah kita berjalan tak stabil, berkecamuk dah. Dan doktor bagi tahu, kajian menepati bahawa bila seorang tu marah, dia marah ni marah betul ni, marah daripada hati dia. Tu orang tua pesan jangan marah sampai ke hati. Kan bawa dia ada pengaruh kesan dia. Tuan-tuan, kesan daripada pengaruh marah tu, orang tu stres. Darah nak stabil balik berjalan macam biasa balik, ambil masa 6 jam. 6 jam ni macam loji ayak tupa, tuan-tuan. Hujan turun, orang nak marah. Hujan turun, ayak tak ada. Loji ayak tupa tu buat tahun 48. Tuan-tuan, hujan turun kena tutup. Tak tutup, keluar ayak pipe di rumah, ayak kau. Pasal apa? 6 jam tu nak bagi jernih balik. 6 jam ambil masa jernih. Dekat-dekat 6 jam hujan turun pula dah. Tu ayak tak ada boleh lama. Darah kita nak elok balik berjalan 6 jam baru dia elok balik. Masya-Allah. Tuan-tuan. Jadi dia akan menstabilkan. Ni antara punca penyakit ni, sembelit, yang khususnya dia membantu untuk kanser. Tuan-tuan, bantu untuk hadapi masalah kanser. Tadi pun antara benda yang saya tuan-tuan tersentuh bila tadi pergi tengok projek duk gali buat telaga tiup di Padang Mati. Orang tu orang panggil tiang layak juga kot. Di Padang Mati. Rumah-rumah di luar situ kita tadi buat telaga kedua ni, daripada kita buat main dulu ni. Main dulu kita tambah telaga depan sekolah tu dekat Tok Wan tu, kita korek telaga lagi satu, 5 kaki je. Tadi di Padang Mati. Jadi salah seorang urusia yang urus projek telaga ayat ni yang kita buat wakaf tu, ada seorang daripada jilid, anak muda lagi, dia mai bagi duit sumbangan sebagai wakaf untuk projek telaga tu. Dia kena kanser tahap 4 dah. Tahap 4 dah. Allahu Akbar. Kan? Jadi dia mai serah duit dia nak bagi masuk sekali program nak wakaf untuk telaga yang nak dibuat. Sama ada tak dan situ, dia kata ni padang nenah yang kita nak buat dengan kena kucai dekat lepas daripada tupa tu pun kita nak buat. Subhanallah, tahap 4 tuan-tuan. Tapi berdasarkan kisah, mungkinlah saya pernah sebut ke tuan-tuan, tapi banyak ni. Dan apa yang dibuat oleh alim ulama, antara rawatan untuk sakit-sakit yang kita hadapi, tak kiralah kritikal ataupun tidak, antara yang dapat membantu untuk kita rawat diri kita ataupun orang yang kita sayang ialah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kan? Jadi dia mai sumbang, buat wakaf. Tak tahulah, saya pun tak tanya kepada AJK tu banyak mana, tapi tuan-tuan dia mai bagi duit. Ni labu membantu tuan-tuan bagi orang yang ada masalah kanser. Dia juga tuan-tuan menyihatkan mata, membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Tapi hak gigi tak ada dah, tumak tera kita ni tak payahlah. Tak boleh naik balik dah. Tak tumbuh balik. Khususnya mengurangkan risiko stroke. Stroke, saya tak tahulah Ledun Tendawai ni banyak mana orang stroke, tak tahu. Tapi Allah,
Katil hak kita buat wakaf dalam wheelchair tak apalah satu. Katil ni kita baru ada 8. 8 ni kira semua ada orang duduk. Cuma ada satu katil yang berantu sikit dia kan, dia pergi seminggu pergi duduk orang ni seminggu meninggal, orang ni seminggu tiga dah tapi tak boleh habaq yang mana katil mana kan, 3 dah seminggu tuan-tuan, 8 katil. Ada orang wakaf, ada yang kita tolong beli, harga pun tak main mana, 1,500 je. Jadi stroke Allah tuan-tuan banyak rupanya. Stroke ni bukan cerita orang tua-tua ya, orang yang umur pertengahan ya kan. Tapi cerita ni cerita darah lah tuan-tuan, cerita stres. Ada kemarin kami pergi ziarah di belah Pegang Kakap kan, balik bila kumpul duduk di rumah, isteri dia kena jaga stres, tak tahu duduk melengung tak tahu nak buat kerja apa. Anak isteri pula duduk jaga dia, pasal bila dah duduk bekerja di hotel tak buang, tapi tak ada kerja, tak kena buang tapi tak ada kerja, balik main kampung stres melengung. Ayah pun sakit, dia pun sakit, akhirnya anak isteri kena jaga. Tuan-tuan, ni panas, musim panas ni, main dengan masalah Covid apa semua, hujan-hujan tu banyak. Muslim-muslimat, ni kelebihan yang ada pada buah labu yang Nabi suka. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW menganjurkan untuk kita tuan-tuan potong macam Nabi makan, faraitu indahu duba yuqatta. Nabi tuan-tuan, sahabat ni iaitu Sayyidina Jabir, dia kata aku tengok Nabi potong buah labu tu. Dia yang dipotong-potong, potong banyak bagi boleh makan ramai orang. Jangan potong besar-besar, pasal nak bagi orang tumpah makan bagi banyak. Nukassiru bihi ta'amana, kata Nabi, kita memperbanyakkan makanan kita tu. Jadi kadang-kadang modal stok kita tak banyak, nak mai makan tu ramai, kita potonglah kecil-kecil bagi pakat rasa. Seperti mana yang Nabi lakukan bila potong buah labu ketika mana nak jamu sahabat. Muslimin muslimat mati sekalian, dan dalam hadis yang kita baca ni cerita bagaimana tukang jahit yang jemput Nabi makan kenduri. Kita dah sebut Nabi siapa panggil pun baginda tak pernah tolak. Ni ciri orang yang baik, dia akan usaha penuhi. Dan antara cara untuk kita dapat pahala tuan-tuan, bukan kita nak makan sangat, tapi mengembirakan orang yang menjemput kita tu, kita akan dapat pahala. Orang yang buat kenduri tu pun dapat pahala dah. Tapi bila kita terima jemputan, jangan kita anggap kalau kita tak ada benda yang penting sangat ketika tu, kita pilah terima jemputan dia. Pasal apa? Bila dia panggil tu, dia mengharapkan kita pi penuhi undangan dia. Bila kita pi tu, dia seronok, mengembirakan hati orang beriman ni, boleh pahala banyak tuan-tuan. Begitulah juga menyakitkan hati orang yang beriman, akan boleh dosa. Jadi bila penuhi, Nabi penuhi tuan-tuan, walaupun yang jemput tu siapa pun, Nabi akan pi, akan terima jemputan. Jadi kata senang aku pi dengan Nabi, dan dihidangkan kepada Nabi roti daripada Bali. Lepas tu disediakan pula ada kuah, di dalamnya ada buah labu dan juga daging kering yang dipotong nipis. Kata senang, aku melihat Nabi memati buah labu dalam mangkuk, maka sejak hari itu aku sentiasa menyukai buah labu. Masya Allah, muslimin muslimat mati sekalian. Jadi buah-buah yang Nabi makan, nanti kita akan bicara cerita buah-buah yang juga Nabi duk makan, Nabi suka. Ni tambah musim panas, buah temikai itu antara benda yang baik untuk orang kita, untuk kita lah, terutama orang lelaki. Hadis 156. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai juadah, yakni kuih dan juga madu. Halwa ni makna dia kuih-kuih, kuih muih, dan sifatnya biasanya manis. Nabi suka benda-benda yang manis. Tapi kalau kita baca seperti mana yang kita baca daripada hadis kitab ni juga, tuan-tuan, Nabi pandai untuk sinergikan apa yang dimakan. Benda yang panas dengan sejuk. Nabi tak akan makan panas, dua-dua makanan tu bersifat panas, tak. Dia akan memberi kesan kepada kesihatan. Nabi akan balance, elok sejuk dengan panas. Sejuk dua-dua pun tak boleh. Kalau panas dua-dua pun tak boleh. Sejuk dengan panas. Jadi manis
tuan-tuan, dengan sesuatu yang tak manis, macam makan buah zaitun, buah semua. Jadi Nabi suka manis-manis ni. Manis tak apalah tuan-tuan, kalau Nabi suka manis pun tak macam dengan kita. Nabi buat ibadat, masya-Allah tuan-tuan, buat ibadat seperti sampai bengkak kaki, kata Sina Aisyah. Kan, sembahyang ni antara senaman terapi yang terbaik. Kan, orang duk sebut kalau senaman ni, contohnya kalau nak bagi darah sampai ke otak, depa kata buat style yoga. Yang tahap yoga, senaman yoga yang paling baik ni bila pacak kaki, kepala turun bawah. Tu kira terbaik tu. Tapi hak yang dilakukan oleh kita orang Islam dengan sujud lebih baik daripada hak yoga tu. Kan? Cuma kita sujud tak lama lah. Lama tu pasal terlena je. Tu lena bulan puasa. Macam pasal apa? Pasal dia menyampaikan darah ke bahagian otak yang tak pernah sampai darah. Bila sujud tu elok. Bahkan kajian kita duk dengar orang duk share, bila mana kita sujud agak lama, otak kita ni tuan-tuan, dia akan menambah kualiti 9 kali ganda bila kita sujud lama. Dan bila kita sujud lama tu, otak kita akan dapat menambah penumpuannya, kecerdasannya 7 kali ganda. Tu dengan sujudnya. Masya-Allah. Dengan sebab tu kita duk heran, ulama dulu macam manalah yang boleh ingat hadis sampai banyak-banyak, macam gelaran Amirul Mukminin. Kan, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Ahmad bin Hanbal, tu orang yang digelar dengan Amir Mu'minin, juta lebih mengapai hadis. Bukan matanya, mengapai an sampai ke Nabi tu. Tuan-tuan, pasal sujud lama, sujud banyak. Kan kita baca Imam Al-Bukhari, tiap kali nak tulis satu hadis, bukan takat ambil wuduk, mandi pula lagi dulu. Kan, ambil wuduk, lepas itu sembahyang sunat pula lagi. Tuan-tuan, banyak berapa ribu rakaat dia sembahyang nak siap kitab Sahih Bukhari itu. Masya-Allah, Allah Ta'ala bagi. Jadi madu, Nabi suka madu. Tuan-tuan, ada orang petikai. Kan, saya ingat dulu belajar kat Datuk Semai Kamu, dia ikut dia. Datuk Semai Kamu ni mudah je nak rapat dengan dia. Kan, sediakan lauk kambing tiap hari. Kalau dia habaq, tak dan lah ustaz, ni kami masak kambing ni ustaz Datuk, mai terus. Dia suka, saya bukan suka kambing tu, tapi kawan dia suka kambing. Lah ni tinggal sikit lah kambing. Tuan-tuan, apa cerita madu, orang tikai kata ambil mana hujah ni, duk guna contohnya tuan-tuan lada hitam, duk guna daun darah tu, ada hadis dia. Gunalah cuka ke, guna lada putih, ada guna garam. Mana hujah dia? Tuan-tuan, Datuk semua kamu jawab, dia kata hadis Nabi menyebut alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berpegang, maksudnya ambil dua penawar, Al-Quran wal Asal. Al-Quran wal Asal, iaitu Quran, ayat-ayat Quran dan juga madu. Datuk Ismail kamu kata Quran ni mewakili penawar yang memulai ayat Quran dan juga doa-doa Nabi. Asal madu tu mewakili benda-benda yang bersifat alamiah. Madu tu bersifat alamiah. Tuan-tuan, hak yang kita duk guna buat rawatan, contoh tok bomo apa semua tu, kadang-kadang guna bahan-bahan tu ambil mana? Petua ambil tak mana? Dalil dia mana? Kan, guna limau apa semua tu. Tapi Datuk Semia kamu kata hujah dia dah hadis Nabi wal asal, iaitu madu. Madu tu mewakili bahan-bahan alamiah ni. Ada kelebihan berdasarkan pengalaman orang lama dulu. Tuan-tuan, tak tertolak, tak ada masalah bila kita guna barang-barang sebegitu. Kan, Datuk Semia kamu kata pengalaman dia bila dia berdialog dengan makhluk, contoh, pasal apa hampa takut dengan lada hitam? Lada hitam, kalau lada hitam biasalah, mana yang didoakan. Jin kata tak takut macam mana? Kami kena berlubang badan kami. Berlubang. Tak takut macam mana? Ada kesan, ada pengaruh. Macam itulah cuka. Kan, cuka makan je. Benda-benda cuka, daun bidara tu memang ada hadis dia. Bila diminta contoh apa dia lagi? Asam, keping, semua tu ada pengaruh dia dengan makhluk. Cuma kita tak perasan je. Tak tahu ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Jadi lah ni dengan madu kelulut apa semua, tak tahu, wallahu alam. Saya pernah baca tuan-tuan menyebut bahawa antara madu biasa dengan madu kelulut ni, madu kelulut ni lebih hebat lagi.
Kerana keluluk ni dia boleh masuk sampai ke dalam bunga tu kan. Kalau macam lebah dia besar, saiz dia besar, dia ambil ke atas je. Kalau keluluk ni dia boleh masuk sampai ke dalam. Wallahu a'lam. Apa khasiat madu? Ni madu betul ni tuan-tuan, bukan madu ni. Madu betul ni, pertama, kalau siapa yang nak dapat badan yang elok, tuan-tuan, slim elok, dia kena makan madu lah. Yang kedua, energi untuk tambah tenaga untuk badan dia. Yang ketiga, untuk mengatasi batuk dan juga badan rasa yang dingin. Yang keempat, kulit akan jadi cantik. Yang kelima, untuk imuniti badan. Yang keenam, untuk menambah cecair dalam tubuh. Dan yang ketujuhnya, untuk pencernaan. Bila ada seorang sahabat mai habaq kat Nabi masalah perut dia, kita kata sakit perut, Nabi kata makan madu. Dia makan madu. Makan madu, dia mai habaq kat Nabi, duk tak hilang juga penyakit dia. Nabi kata makan madu, dia pun makan lagi madu. Mai habaq kat Nabi, lepas itu tak sembuh juga, Nabi kata makan madu 3 kali. Lepas itu dia mai habaq, Rasul tak lega juga. Nabi kata madu tu betul, perut hang tak betul. Madu ni, madu sifat sembuh dia masalah perut. Macam kisah ramailah ustaz-ustaz ni, walaupun dia berani cerita je, tapi tak buat pun, tak berani buat. Cerita bila seorang lelaki sahabat Nabi mai habaq kata hidup susah Rasulullah. Nabi kata kahwin, dia pun kahwin. Tengok duk susah juga. Nabi dia mai mengadu kat Nabi, Nabi kata kahwin lagi. Dia pun menikah suami kan. Lepas tu susah juga. Dia habaq kat Nabi, Nabi kata kahwin. Tuan-tuan, dia mai habaq kata susah juga tak ubah. Nabi kata kahwin 4 kali. 4 kali tu kaya tu weh. Jadi dia yakin sungguh tu dengan Nabi tu. Yakin dengan Nabi. Tuan-tuan, ni madu. Biar ada di rumah kita lah madu ni tuan-tuan, muslim-muslimat, madu. Lah ni madu banyak tuan-tuan. Cuma masalahnya madu palsu pun banyak juga, dan kaedah-kaedah untuk memastikan kata asli tu pun banyak orang share. Kita boleh pastikan, insya-Allah boleh tengok muslimin muslimat mati sekalian. Jadi orang perempuan dia sukalah madu ni, terutama untuk rawatan kulit, bagi kulit jadi hadu elok tuan-tuan. Hak lain dia tak suka, madu jenis lain tak suka. Madu hak ni dia suka, bagi pelok ni kulit ni, bagi elok. Muslimin muslimat, Nabi suka kuih hak jenis manis dan juga asal, iaitu madu. Muslimin muslimat. Hadis yang ke-157. Qala Ibn Jurayj, akhbarani Muhammad ibn Yusuf anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyah fa akala minhu summa qama ila as-salah wa ma tawadda. Kata Ibnu Jurayj, Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepadaku bahawa Atha bin Yasar telah meriwayatkan kepadanya bahawa Ummu Salamah telah meriwayatkan kepadanya bahwasanya dia telah menyajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging kambing panggang, maka baginda memakannya, kemudian baginda bangun bersembahyang dan tidak mengambil wuduk. Jadi tuan-tuan, hadis ni membatalkan hadis yang lain. Ada hadis lain yang menyebut bila kita makan makanan yang dipanggang, yang kena api, panggang kena api, kita makan sate apa semua tu, maka lepas daripada kita makan makanan yang dipanggang sampai yang kena api tu, kita kena ambil wuduk lain. Ini cerita sebelum daripada hadis-hadis yang kemudian yang menyebut Nabi makan yang dipanggang dengan api, atas api, lepas tu Nabi sembahyang terus, tak ambil wuduk pun. Maknanya hadis yang menyebut Nabi sembahyang tanpa ambil wuduk tu memansuhkan hadis-hadis sebelumnya yang menyatakan kena ambil wuduk dulu lepas daripada makan makanan yang dipanggang atas api. Ini antara hadis yang menyebut disebut oleh Ummu Salamah, isteri baginda, bahawa Nabi makan kambing panggang, makan lepas tu Nabi bangkit sembahyang. Mana baginda ada wuduk dah, baginda tak ambil pun wuduk semula, kerana sebelum tu ada hadis yang menyebut baginda ambil wuduk lain. Kerana kalau sebelum tu siapa yang makan daging panggang, wuduk dia batal. Wuduk dia batal. Jadi dia kena ambil wuduk lain. Tapi dinasahkan, dimansuhkan dengan
perbuatan kemudian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis ni janban masyuyah, kambing yang dibakar. Janban ni ada yang menyebut ialah bahagian bawah ketiak tu hingga ke pinggang, dan ada yang menyebut daripada pusat ke belakang. Dan Nabi macam orang Arab lah juga suka dengan makan kambing, suka makan kambing. Bahagian mana? InsyaAllah kita akan bicara daripada hadis-hadis kemudian ini. Jadi hadis ni nak cerita Nabi makan kambing yang dipanggang, lepas itu tak ambil wuduk pun. Kambing lah ni memang famous lah kan, banyak orang buat, dan kambing perak dan daging perak macam-macam. Kambing memanglah nak banding dengan daging lain, sama ada lembu ke rebau ke ayam ke, memang terbaiklah kambing ni. Lebih-lebih lagi kalau nak banding dengan babi, lagi jauh sungguh lah kan khasiat yang ada pada kambing tu. Tapi kita diajak tak boleh makan daging kerak-kerak, kerana dia boleh juga menjejahkan badan kita. Tapi dalam tempoh 40 hari tak makan daging, ulama kata boleh melemahkan diri kita. Tak sesuai kalau tak makan daging. Jadi berpadalah, jangan. Bahkan kalau makan daging kerak ni disebutkan boleh mengeraskan hati. Maksudnya korang simpati dengan kesusahan orang lain. Duk makan hak sedap je, tak terasa peritnya orang lain. Kerana nak makan, bukan kata nak jumpa daging, bukan daging kambing, daging biasa pun tak jumpa, daging ayam pun jumpa, telur pun payah jumpa. Jadi tak terasa kesusahan orang lain. Hadis 158, an Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Daripada Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu an, dia berkata, kami telah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging bakar di dalam masjid. Di hadis sahih. Tuan-tuan, makan dalam masjid adalah harus, dengan syarat kata ulama mestilah menjaga kebersihan masjid tu. Mesti menjaga masjid, tidak menjadi kesalahan. Dalam hadis lain tuan-tuan disebutkan sahabat makan roti dengan daging sama dengan Nabi dalam masjid. Syaratnya tak kotor, tak mengkotori masjid. Boleh. Tapi masjid lah ni biasanya dia ada ruang ataupun tempat khusus untuk makan, untuk tak mencemar kebersihan masjid. Jadi eloklah kan. Jadi lepas kuliah ataupun ada majlis tertentu yang ada makan minum, jadi tak ganggu, tak tercemar masjid dengan sisa makanan dan sebagainya. Jadi eloklah. Dulu tak ada macam tu. Masjid Nabi pun tak besar. Jadi makan dalam masjid, tambah pula masjid Nabi ni dia punya lantai dengan batu-batu kerikil, pasir batu kerikil, beratapkan daun kurma saja, tiang-tiang kurma saja. Jadi tak macam dengan kita. Boleh nampak sangat kesan kotoran tu bila kita makan kalau tak jaga. Hadis terakhir kita pada malam ni, Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailah fa utiya bi jambin mashwi thumma aqadha ash-shafrah faja'ala yahuzzu fahazza li biha min qala faja'a Bilal yu'azzinuhu bis-salah fa'alqa ash-shafrah faqala ma lahu taribat yadah qala wa kana sharibuhu qad wafa faqala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qussuhu ala siwak. Daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu malam kami telah menjadi tetamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disajikan dengan daging bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau lalu dipotongkannya dan dipotong juga bagiku sebahagian daripadanya. Dia, yakni Al-Mughirah, berkata, maka Sayyidina Bilal pun datang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sembahyang sudah tiba. Maka baginda meletakkan pisau seraya berkata, apalah dia ni, semoga dia berjaya. Dia, yakni Sayyidina Mughirah, berkata, misainya telah panjang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
Mari aku potong ia bagi engkau yang melebihi kayu sugi ini, atau engkau potongkannya yang melebihi kayu sugi. Juga hadis sahih. Ni cerita tuan-tuan berkaitan dengan pergi makan kenduri dan cerita tentang imam rawatib, peranan imam rawatib. Yang hadis ni Sayyidina Mughirah cerita dia dengan Nabi pas dijemput untuk pergi makan kenduri, dihidang dengan daging bakar pula, bukan senang nak jumpa. Jadi bila duk hidang, Nabi tuan-tuan tolong potong daging dengan pisau. Dan daripada hadis ni ulama membicarakan kerana hadis-hadis lain yang menyebut tak dibenarkan potong daging dengan pisau. Makanan yang jadi lauk, daging yang jadi lauk tu kita tak dibenarkan potong dengan pisau. Roti jangan potong dengan pisau. Tapi daripada hadis ni menunjukkan keharusan untuk potong lauk tu dengan pisau. Jadi apa yang Nabi buat ni juga adalah suatu akhlak, di mana kalaulah kita pergi makan kenduri contoh, tuan rumah mungkin kalut. Kalau dia tak kalut, dia akan tolong layan kita, tolong hidang apa semua. Tapi antara akhlak yang Nabi tunjuk dalam sini ialah bagaimana orang tu dia boleh ambil peranan tolong hidang, tolong buh nasi, kacau, buh lauk apa semua. Ni akhlak terpuji ni. Kita tak ambil untuk kita, kan? Kita ambil buh nasi, kita suruh kat kawan, mai orang kedua kita suruh. Jadi kita tolong serve bagi kat orang. Macam yang Nabi buat ni Nabi tuan-tuan nak bandingkan sahabat, patutnya sahabat lah layan Nabi. Tapi Nabi tuan-tuan tolong layan. Kalau ni kalau nak tengok, kalau Nabi ni pemimpin lah. Pemimpin bila dekat pelahaya dia boleh buat. Hak tu lah dekat baru nampak. Nabi tolong serve untuk sahabat. Tiba-tiba tuan-tuan Sayyidina Bilal mai habaq kat Nabi, kata waktu semayang dah masuk ya Rasulullah. Nabi nak marah. Jadi hadis ni cerita Nabi letak tuan-tuan pisau tu balik, Nabi pi nak jadi imam. Jadi kalaulah ada orang jemput pihak Masjid Al-Bushra ni pi makan kenduri, contoh lepas maghrib di rumah, kan, pi semua, tinggal guard yang duk ada dengan Tok Bilal. Tapi Tok Bilal kata aku pi lagi siapa nak azan, kan. Jadi bila duk gaya, duk potong, duk hidang apa semua, kan, tu imam tugas tu gaya nak buah mulut dah. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Kita duk mengaji sebelum ni, kalau antara azan, bila azan makanan dah terhidang, lepas tu dengan azan kena dahulukan makan tu. Tak lagi makan kalau semayang dulu, tak apa nak khusyuk mana. Puak ni tunggu, kalau biar lepas habis aku pakai transport contohnya, kan dalam hadis lain macam Nabi sebut la salata bi hadratit ta'am, tak ada semayang, maksudnya jangan semayang, bukan haram tak, jangan semayang ketika makanan dah terhidang, wala huwa yudafi'ul akbasan, dan jangan semayang dalam keadaan duk tahan kencing dengan berak. Kalau nak kencing berak pergi ke selesai dulu, daripada duk semayang duk tahan kan, duk tahan, orang tengok apa tu imam sengit pelik upah duk tahan, tak boleh, makruh tahan. Jadi kalau makanan terhidang, makan dulu. Tapi ada pengecualian. Siapa dia? Tu imam kalau dia bertugas malam tu, kan, mungkinlah kalau masjid besar ni dia ada banyak imam, dia bahagi. Macam saya duk kuliah kumpul dulu masjid di Ampang tu, imam depa 4 orang, kan, 2 orang masjid lantik, bayar gaji sendiri, dua lagi pihak agama hantar, Jabatan Agama hantar. Jadi perbagi elok tu imam semua muda ni yang boleh kuliah. Jadi minggu pertama imam ni ambil, 3 minggu dia free. Jadi kuliah dia hanya 3 minggu tu, dia kuliah, isi kuliah keluar boleh. Hak tugas pada minggu pertama tu dia tak kuliah mana, memang dia tumpu sungguh dia imam. Dia perbagi elok. Jadi siapa yang jadi petugas, jadi imam tu, dia bila duk tengah nak suap dah, gaya nak suap ni, kira daging kambing bakar semua ada ni, kambing perak, semua lengkap, gaya nak suap, dengar azan isyak, dia kena tinggal hidangan tu untuk balik mai jadi imam. Kesian kat tu imam tapi nak buat macam mana? Ni cerita ni hak Nabi jadi tak puas hati kat 9 mahabang, kata Rasulullah waktu dah Nabi, memang Nabi jadi imam dan tak ada siapa yang ganti baginda seorang-seorang jadi imam, tak ada siapa. Jadi Nabi terpaksa tinggal macam ni, orang ni tak ikut, makan lah, turis makan.
Tu kalau hak tak faham, kesian, tak apa, tuan rumah itulah berperanan kot kan, kena amat, tak apa kami bungkuih kan, bungkuih lebih bagi tok imam. Tapi nak cerita ni tok imam yang bertugas. Tok imam tu contoh, walaupun masjid Busyra ni ustaz Firdaus seorang, tapi mungkinlah ada jadual. Contohlah, saya bagi contoh, mungkinlah masjid bagi peluang kat ustaz Firdaus pergi kuliah malam-malam apa semua. Jadi malam-malam ustaz Firdaus tak ada, orang tu dipilih untuk ganti ustaz Firdaus jadi imam. Jadi kawan tu hak dipilih jadi imam, pembantu pada imam hak betul, dia macam itulah, bila dia bertugas, walaupun dia tengah nak suap tuan-tuan, dia kena tinggal. Tu ni cerita apa hukum ni imam yang bertugas ni. Jadi makruh tuan-tuan, kalau dia nak makan terus tak apalah, biar depa untuk bilal sembahyang, dia jadi dia azan, dia imam tu. Ni cerita bukanlah cerita haram tu imam tu sampai kena tinggal, wajib dia tinggal makan hak dia nak makan dah. Tapi sepatutnya macam Nabi lakukan, patutnya tu imam tu dia kena balik untuk jadi imam sembahyang. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi ni Nabi penuhi jemputan kenuri, tak kiralah kenuri makan apa sekalipun. Tapi yang kita baca ni cerita hidangan yang disediakan untuk Nabi dan para sahabat. Pasal Nabi yang ada sekali, mereka dihidangkan dengan makanan yang agak sedap lah, iaitu daging bakar. Daging bakar. Semua insya-Allah kita akan sambung bulan depan hadis yang ke-160, cerita tentang bahagian kambing yang Nabi suka. Kat bahagian bakar kambing yang mana yang Nabi suka, insya-Allah nanti kita bicara dalam pasal bab ni. Masih banyak hadis-hadis berkaitan dengan lauk yang Nabi SAW makan. Muslim-muslimat, bulan Rajab ni antara yang disebutkan oleh ulama untuk kita beramal selain memperbanyakkan istighfar, banyak doa. Pasal dalam hadis sebut setiap saat Allah membebaskan hamba-hamba dia daripada neraka, setiap saat. Jadi kita perbanyakkan istighfar. Dan antara amalan orang soleh dulu tuan-tuan, mereka akan berhabis dalam tempoh sebulan bulan Rajab ni 141 kali, minta maaf, 141,000 kali. 141,000. Ribu tu jangan lupa tu kan, ribu. 141,000 zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 141,000 dalam tempoh 30 hari bulan Rajab. Jadi ya Latif ni banyak fadilat dia lah. Disebutkan siapa yang beramai, contoh utama dalam bulan Rajab ni 141,000 ni, Allah akan melayani dia dengan lembut, sama ada waktu kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Dipermudahkan urusan hidup dia, dipermudahkan urusan rezeki dia. Bahkan ulama-ulama sebut ya Latif ni dianjurkan juga kita beramai tiap kali lepas sembahyang, kalau luar dari bulan Rajab lah, tiap kali lepas kita sembahyang fardu, dianjurkan baca 129 kali kan, untuk kita lembutkan hati siapa-siapa yang kita lembut, anak-anak kita contoh, dan murahkan rezeki ya Latif. Habis 129 kali ya Latif, baca ayat Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'ul qawiyul aziz tu, baca sekali je. Kata tok guru yang menyebut amalan ni, mereka kata insya-Allah dipermudahkan urusan, terutama berkaitan dengan rezeki insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan dapat untuk kita beramai insya-Allah dengan apa yang Nabi tunjukkan. Nabi makan madu, Nabi makan buah labu, Nabi suka dengan buah labu. Moga-moga sepanjang hidup kita ni pernah juga kita makan labu insya-Allah. Cumanya ada khilaf sama ada labu ayak ataupun labu labu manis ke apa, labu buat sawa tu insya-Allah. Marilah sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.